Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya muliakan seluruh setia dan juga jawatan kuasa program pada pagi ini, kuliah duha di kompleks SIG Kuah Langkawi. Saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersua muka dan bertemu wajah dalam program kuliah duha ini. Dan juga kita bersyukur kerana hari ini merupakan hari yang ke-15 di bulan Zulhijjah. Ada baki lagi 15 hari lagi kita duduk dalam tahun hijrah 1443. Kita akan melangkah kepada 1444. Hari 15 hari lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita dalam sikasaki baki umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita ada kesempatan untuk isi dia dengan amal soleh dan juga dengan amal kebajikan, susun atuk tiap-tiap hari, supaya semua amalan yang kita buat kita dapat pahala. Bukan pahala yang biasa-biasa, kita nak pahala yang luar biasa. Orang biasa dapat pahala biasa-biasa, kita mengaji ni dapat nak kalau boleh pahala yang luar biasa. Maksud dia amalan yang sama, tapi Allah Ta'ala ganda-gandakan pahala kita. Dalam keadaan kekangan kehidupan, dalam keadaan struggle berkaitan dengan masalah ekonomi, dalam keadaan barang-barang mahal, tapi kita masih lagi macam biasa buat amalan dengan Allah Ta'ala dengan penuh tuluh ikhlas, tanpa ada apa-apa sebab. Kita buat amalan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Kita bantu sahabat-sahabat yang berada dalam keadaan lemah dan juga perlukan bantuan sekadar yang kita termampu. Dan kita kalau ada sikit sebanyak ilmu, kita ajar orang, ada sikit sebanyak harta kita infak supaya dia jadi manfaat. Kerana sahabat Rasulullah kata, yang tersisa daripada kehidupan kita ini, artinya yang kita dapat manfaat di akhirat esok, cuma 2-3 perkara aja. Yang pertama, harta yang kita infak. Yang kedua, zakat yang kita bagi. Yang ketiga, makanan hak kita telan. Hak tu semua hak kita. Hak selebihnya tak usah duk katalah hak kita, belum tentu. Tak percaya mati tengok. Depa peraid cerah harta duk ada, bukan hak kita ya depa. Harta hak jadi hak kita bayar zakat. Hak tu confirm siapa tak boleh kacau. Harta yang kita infak untuk jalan Allah, hak tu siapa pun tak boleh tarik balik. Hak tu semua jadi hak kita duk tunggu di akhirat. Hak ketiga, hak kita telan masuk dalam perut, hak tu orang tak tarik balik, kita bawa keluar ke jamban. Hak tu hak kita, hak tu hak kita. Dia tak tahulah ada depan kita ni jadi hak kita ke jadi hak orang. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dihormati sekalian, pagi ini kita cuba tengok, saya kutip ada 99
pesanan Imam Asy-Syafi'i. Banyak mana larat kita baca lah, tak payah baca 99, banyak sangat. Kalau puan-puan rasa nak search dalam Google, saya ingat hak saya ambil dalam buku ni ada dalam Google, saya pergi tengok juga sekali lalu 99 pesanan Imam Syafi'i ni, dia dalam buku, tapi saya dah kutip pasal dia ada overlap, dia ulang banyak kali, jadi saya pun ambil hak mana yang tak berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seorang bukan hanya sekadar imam mazhab, tapi seorang yang alim dalam bidang hikmah. Ada banyak kata-kata dan pesanan Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat, kata Imam Syafi'i, hendaklah ia mengamalkan beberapa perkara. Hak disebutlah. Ini hak dia kata, siapa yang nak selamat, maka amallah beberapa perkara. Pertama, kita sempurnakan hak kepada diri. Hak diri ini artinya benda hak diri kita kena buat. Hak diri kita kena buat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau hak untuk orang, kita kena buat untuk sempurnakan amanah kita kat dia. Hak kita kepada Allah artinya hak kita kena buat apa yang Allah Ta'ala akan tuntut kita di akhirat. Antaranya doa hanya kepada dia. Lagi, kita redha dengan takdir dia. Kita minta rezeki hanya daripada dia. Itu antara hak Allah Ta'ala yang kita kena sempurnakan. Banyaklah, tak silap saya dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, kalau tak silap saya ada cerita hak kita kena sempurnakan terhadap Allah. Hak ini hak yang kita kena sempurnakan untuk diri kita. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, kurangkan tidur, kerana banyak tidur akan menyebab kita kurang beramal. Pasal amal tu untuk diri kita. Jadi kurangkan tidur. Nak buat macam mana ustaz? Dia mengantuk. Macam saya duk main mengaji kat ustaz lah, boleh mengaji tengah jam je ustaz. Hal lebih pada tu lena semua. Tak apalah, mengaji pilah tengah jam pun. Hak lena tu pahala lena. Dia dah lopak dia dah lopak pahala lena, pahala mengaji, pahala jalan main mengaji, pahala buang duit habis nak mengaji. Pahala apa lagi? Pahala mujahadah, kita lawan perasaan kerana nak main mengaji. Ada dia dah lopak dia. Jadi setiap amalan tu lopak dia berlainan. Tak apalah, dapat pahala mengaji sikit, pahala tidur sikit, campur sikit dengan sikit, jadi banyaklah. Kurangkan tidur, kata Imam Syafi'i. Kurangkan makan, kerana bila makan kita akan jadi letih dan kita banyak tidur. Kurangkan bercakap. Bila banyak bercakap, banyak silap. Man kasara kalamuhu kasura sakhtu, wa man kasura sakhtuhu kasurat zunubahu, wa man kasurat zunubahu fannaru aulabi. Orang yang cakap banyak, silap pun banyak. Orang yang silap banyak, dosa pun banyak. Orang yang dosa banyak, maka neraka lah tempat dia. Jadi kita tak mau. Habis tu ustaz cakap banyak, cakap tak banyak, baca aja banyak. Kita baca lagi banyak. Kita kurangkan bercakap. Mengurangkan akan bercakap, takut silap banyak. Cakap banyak terentak hati orang, cakap banyak kecil hati orang, cakap banyak mengata ke orang, cakap banyak takut jadi benda-benda hak tak jadi kebajikan. Dan hak kepada diri juga ialah redha dengan rezeki yang Tuhan bagi. Redha. Hak mana rezeki Tuhan bagi, tak apalah. Kalau Allah Ta'ala bagi banyak, aku syukur. Allah Ta'ala bagi sikit, aku sabar. Allah Ta'ala bagi susah, aku sabar. So Allah Ta'ala bagi rezeki, aku syukur. Berpada-pada dengan rezeki yang Tuhan bagi. Hak kepada diri. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, hak kepada malaikat Azrail, malaikat maut. Rupanya ada juga hak kita kepada malaikat maut. Hak malaikat maut nak tuntut daripada kita.
Yang pertama ialah kita mengqadakkan kewajipan yang tertinggal. Oh, ada hak benda-benda wajib kita tak tinggal, malaikat maut akan mai ambil esok. Dia tanya pasal apa tak bagi selesai bang. Selesai bang. Qadak benda-benda yang kita tertinggal, benda hak wajib lah yang kita kena qadak. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita. Zakat boleh qada ke? Zakat tak boleh qada sebab dia tak ada expired date. Zakat 20 tahun lepas boleh tak bayar Allah ni? Boleh. Dia tak ada expired date zakat ni. Kok lah expired dah 10 tahun lepas tak boleh bayar dah lah ni. Dah. Zakat boleh bayar. Dia tak ada expired date. Apa dia lagi? Kita kena qada. Ada setengah orang qada kewajipan hak dia kena sempurna. Minta maaf banyak-banyak dia abangkan isteri dia. Dulu waktu saya kerja, saya langsung tak ambil tahu pasal dia. Lah saya pun dah berhenti kerja pun dah tak lagi dah. Saya nak sempurnakan balik apa-apa yang dah terlepas satu masa dulu. Lah jom kita pergi jemaah dua-dua orang, kita pergi makan kenduri dua-dua orang, kita pergi mengaji dua-dua orang pada hari. Hak jenis dulu tak ada nak buat dah. Kita pergi ziarah orang sakit dua-dua orang. Dulu tak ada, dulu orang pergi ziarah seorang lah. Maklum piah beranak 4 orang, hang seorang pergi tengok kuda pun bagi duit dia. Lepas dia lagi yang kita tak sempat buat dengan dia, sempurnakan paling tidak bila pejam mata nanti pasangan akan rasa tak apa aku berbaloi dah, hidup dengan dia ni berbaloi dah, rasa macam dengan puas hati lah. Macam tu. Itu hak kepada malaikat maut. Qadakkan kewajipan yang tertinggal. Kita minta kemaafan daripada orang yang kita buat naya ataupun kita zalim. Kita biasa buat naya kat siapa-siapa, pergi minta lah maaf, walaupun kemaafan tu adalah benda yang paling sukar, iaitu pergi minta maaf daripada orang yang biasa kita buat naya dan dia tersiksa begitu lama. Dimintalah maaf kat dia. Dulu masa zaman muda-muda dulu kita biasa menikah, contoh saya tuan-tuan kata macam tahu-tahu pula. Zaman muda dulu menikah umur 16. Siapa dia tak tahulah, tapi ada lah. Umur 17 dapat anak seorang. Umur 18 kelahi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kelahi. Laki masa tu baru umur 19. Berkelahi lah sampai tak berhenti-berhenti, sampai last kali bercerai. Sepatah pun minta maaf tak pernah kita kata kat dia selepas bercerai. Lah ni pakat-pakat ada cucu dah. Dia pun ada cucu, kita pun ada cucu. Ada lagi kesempatan untuk minta maaf? Ada lagi. Jom hang bawa aku Ustaz pergi rumah Pak Haji hak duduk di ujung tu. Apa tahu siapa dia? Hak tu ex boyfriend aku dulu. Cucu kata ex boyfriend. Tok dulu bisa nikah dengan dia, dapat anak seorang. Aku tak pernah minta maaf dengan dia, walaupun aku buat salah banyak dengan dia. Lah ni dia pakat-pakat tua, bila rumah dia pun tengok tak apa nampak sampai dia kata, oh hang ke Mia, bini dia nama Mia, bini dia dulu nama Mia, oh hang ke Mia. Ni Pak Haji, aku dulu masa duduk berkelahi dengan hang dulu tak pernah minta maaf. Dengan rendah hati, dengan ikhlas hati, aku minta maaf semua benda aku buat, hak sekecil-kecil benda sampai besar-besar benda. Tak apalah Mia, aku pun dah lupa dah semua benda tu, aku dah maaf dah. Sebelum hang minta maaf pun sebenarnya aku dah maaf dah. Untuk saduk berlakon lah abang betul-betul ya. Aku maaf dah, aku maaf dah. Tak rasa apa-apa dah, tak rasa apa-apa dah. Aku lupa dah semua benda. Kira clean the air. Bahasa orang Melayu kata clean the air. Aku dah clear dah semua benda. Tak ada dah dosa. Hak tu hak yang malaikat maut tak tanya dah kita. Kita maaf orang yang pernah kita zalimi. Ya, kita pergi minta maaf dengan dia. Dan juga membuat persediaan dan merasa cinta kepada Allah. Itu adalah hak kepada malaikat maut. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, hak kepada kubur. Kubur akan minta apa daripada kita? Yang pertama, buangkan tabiat suka fitnah. Kubur akan himpit sebab dulu ketika di dunia kita suka bawa fitnah.
Fitnah dengan mulut dan fitnah dengan tangan. Apa dia fitnah dengan tangan? Suka WhatsApp benda-benda tak ada faedah yang boleh bawa fitnah. Dia suka bawa fitnah yang tak ada faedah. Maka itu kubur akan tanya kita selesaikan hak tu. Buanglah semua fitnah-fitnah. Buangkan tabiat suka kencing rata-rata. Ni orang Arab dulu lah kot lah. Kita orang Melayu tak pernah kencing rata. Kubur akan tanya kita hak tu. Awak tak ada tempat kencing ke? Memperbanyakkan solat tahajud dan membantu orang yang kena naya, ataupun orang yang kena zalim, orang yang tak dapat hak dia, kita tolong, kita bantu. Sepatutnya mereka dapat hak mereka, tapi mereka tak dapat. Apa, kita tolong, kita bantu. Bukan senang tuan-tuan nak bantu orang. Nak pula orang yang susah, yang kita tahu kata dia tak boleh balas apa-apa kat kita. Tolong orang kaya, kita tahu dah satu hari nanti paling tidak dia bagi balik, kita bagi ke dia. Ni tolong orang susah, tuan-tuan tak usah duk harap. Tak, jangan duk harap lah mereka boleh tolong apa, mereka pun susah. Kawan-kawan hak kena ayak dibaling baru-baru ni, selai sepinggang tuan-tuan, selai sepinggang. Tak ada apa, handphone pun nak charge tak boleh pasal elektrik tak ada. Bawa lah generator, duduk bagi charge. Carilah baju dia pula, saiz dia bukan saiz kita, dia gemuk besar. Baju sotol lai pun tak boleh pakai. Kita kena pergi cari baju bagi kat dia. Allah, kesian lah kat dia. Selai sepinggang tuan-tuan, habis tak ada apa. Barang-barang hak dalam rumah pun habis, hanyut, disangkut tak mana tak tahu. Selai sepinggang tinggal dia dengan anak-anak dia. Tu dia yang kata, itu antara hak yang kubur akan minta daripada kita. Yang keempat, hak kepada malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir nak tanya apa? Jangan berdusta, jangan mohong, cakap je benda betul. Mungkin kita tak cakap hari ni, mungkin satu masa yang betul kita akan cakap juga. Kata yang hari itu yang aku cakap kat hang tu sebenarnya aku mohong je. Kawan tu pun abang aku duk agak dah. Aku duk agak dah, buah tu buah bom ya. Bom aku orang kencin. Istilah bahasa orang ustaz dia panggil kencin. Dia kencin dia. Dia mohong dia. Ya. Jangan berdusta. Yang kedua, sentiasa bercakap benar. Yang ketiga, Munkar Nakir akan tanya tentang maksiat. Jangan buat maksiat. Dan yang keempat, nasihat orang walaupun benda mudah. Munkar Nakir, antara hak yang kita nak bagi kepada dia, nasihatlah walaupun benda mudah, benda simple je, nasihat je. Macam anak jiran sebelah rumah, awal siap hari ni kami nak berjalan sikit ni Mak Haji, Mak Long. Jalan pergi mana? Kami nak pergi Ipoh, jumpa kawan-kawan kami nak kenori. Bawa elok-elok motor, jangan duk bawa laju-laju sangat. Seriau tengok. Mak Long seriau apa? Lah seriau lah tengok orang duk belaga lah, orang insiden ke apa kan. Mak Long doa lah bagi hampa selamat. Walaupun sikit tapi masuk dalam kepala dia. Bawa lah, kalau bawa laju sangat. Hampa duk berembar tu, hampa ingat dunia sama. Macam mana pergi selamat, macam itulah balik selamat. Makasihlah Mak Long, tolong peringat. Tolong peringat. Walaupun sikit, tapi itu antara hak yang kita kena habaq kepada orang, sebagai hak malaikat Munkar dan Nakir yang akan tanya kita. Yang kelima, hak kepada timbangan neraca amalan di hari kiamat, iaitu yang pertama kata Imam Syafi'i, tahan marah, maka pahala dalam timbangan akan jadi banyak. Aduh, ni tuan-tuan masuk ke Wahab cakap, nak tahan marah payah. Time tengah-tengah duk marah tu, kalau tuan-tuan boleh tahan marah, kuat tuan-tuan, orang kuat. Kadang-kadang dia tak boleh tahan marah. Awak ni tak tahu, aku berasa nak marah. Susah nak menahan marah, kerana tahan marah itu adalah merupakan hak
yang kita kena bagi kepada neraca timbangan amalan, sebab dialah yang memberatkan amalan kita. Kemudian banyak berzikir, ikhlaskan amalan, dan sanggup menahan kesukaran dan kesusahan. Susah dalam keadaan tak ada, dan susah dalam keadaan ada. Ada juga susah dalam keadaan kita ada. Ada banyak harta, susah tak? Susah. Nak jaga susah. Sabar dengan macam-macam perkara. Tu ada banyak harta. Kebun, dusun dia, derian elok-elok nak masak, beruk pi tendang habis, dia kata derian aku. Dia nak marah. Beruk ni sekali tak sekali aku tembak dia tak. Dia marah ke beruk. Buah cempedak tu nak masak dah, dia mai sekawan beruk, tendang habis, turun habis, tak boleh makan langsung, kelimpang bawah ni. Jahat natang beruk ni, sekali tak sekali aku bubuh purada, dia mampu semua ni. Dia mula marah dah. Sebab marah tahan sabar pada ketika ada, mana harta dia semua tu. Tapi nak kena sabar agak. Orang kampung dia tak bunuh menatang ni, dia tangkap seekor, dia buat macam dengan kepung, dengan tak zinc tu, dia ikat, tapi bagi tinggi. Beruk tu naik makan pisang tu, nanti pisang hak jatuh ke bawah, dia akan terjun pergi makan. Nak naik kot zinc lincin, nak naik balik tak sampai, dia lompat cepuih tak sampai, cepuih tak sampai, pisang tu duduk tinggi. Dia tangkap seekor, cukur kepala, cukur pergi botak tu, spray cat warna merah, spray cat warna merah tu, lepas pergi kat kawan dia. Dia tengok-tengok kawan dia, dia nak ikut tu. Kawan dia tengok-tengok menatang kepala merah ni, lari. Dia ligan kawan dia punya lari royuk, tak tahu lari pergi mana. Tara nak hilang cat merah tu, tunggu sebulan ke 2 bulan. Orang tu dulu tak bunuh tuan-tuan. Dia cari jalan macam mana nak buat. Dia cukup tangkap seekor, ikat kaki, ikat tangan, ikat mulut dia, jangan duk pergi tokak kita. Cukup kepala dia botak tu, spray warna merah. Beruk kan arti tengok cermin, dia bukan tahu kepala dia warna apa. Dia tengok kawan dia, dia nak pergi kat kawan dia lah. Kawan dia tengok dia, Allah nak tampar ni, kepala merah, tapi badan macam kita dia tak. Kiah lari kita, kira masuk dalam hutan. Dia legan kawan dia lari, dia ingat kawan dia lari pasal liga apa, rupanya orang takut kat dia. Lah masuk dalam hutan semua, tak ada. Orang tua-tua dulu betul, la ilaha illallah, nampak murni ada. Betul lepas murni. Macam kita tak ada cara lain dah, tembak. Ya Allah, janganlah tembak makhluk tu. Kesian kadang-kadang kita tengok tindih kereta pun kita kesian kan, dia nak lintas tak lepas, patah-patah balik, pum, kena kereta kita, tergolek kita pergi tengok mati dah lah, kita kesian lah. Tu tak rasa ekor. Lepas tembak tuan-tuan, sekali tembak 3 ekor. Lepas tengok berderet elok, tembak pum, 3 ekor mati sekali. Tuan-tuan tengok berapa puluh ekor kita nak tembak. Hambat dia keluar. Ya Allah, janganlah buat naya. Sanggup menanggung kesusahan waktu senang, waktu susah lagi Tapi orang tasawuf kata menanggung kesusahan waktu susah lebih senang daripada menanggung kesusahan pada waktu senang. Allahu a'lam lah. Hak ni mizan ataupun neraca timbangan, kita kena bagi hak. Yang keenam, hak kepada titik as-sirat pada ketika kita nak menyeberang titik as-sirat, iaitu buang tabiat suka mengumpat. Jadilah orang yang warak. Warak ni artinya sangat ambil berat, sangat sensitif tentang benda-benda haram, suka membantu orang beriman dan suka berjemaah semayang. Hak tu hak kepada titik as-sirat. Yang ketujuh, hak kepada malaikat jaga neraka, nama dia malaikat Malik. Apa yang malaikat Malik akan minta daripada kita? Yang pertama, kata Imam Syafi'i, menangislah kerana takut Allah. Malaikat Malik kata, pernah tak dulu engkau menangis kerana takut Allah, dan air mata kamu boleh padamkan segala dosa kamu. Aku tak minta dah kamu untuk masuk dalam neraka, aku akan bagi kat kamu laluan ke syurga. Malaikat Malik kata, pernah tak dulu ni
Engkau nak padamkan api neraka hari ini dengan cara kamu menangis kerana takut Allah. Kita nak kata apa waktu tu? Kita kata benda hak betul je tuan-tuan. Tak pernah. Wahai malaikat, aku tak pernah menangis kerana takut Allah. Yang aku menangis kerana takut anakku pasal tak boleh balik. Anakku tak boleh tukar. Raya haji baru ni pun tak balik. Menangislah. Atas mimbar tu tersedu-sedu. Nangis dia kata Tok Khatib hari ni baca. Memang feel betul. Tanya macam mana Tok Khatib boleh sampai menangis. Dia kata anakku tak boleh balik. Ingat kau pasal apa? Dia riau pasal anak dia tak boleh balik raya. Ingat kau riau pasal berasa sentuhan baca khutbah hari raya korban ni. Cerita berkorban lah apa. Rupanya pasal lain. Garut. Ni bukan Tok Imam kok ni lah. Tok Imam tak bukan kok ni kok lain. Tu malaikat Malik jaga neraka. Berbuat baik kepada ibu bapa. Tu malaikat Malik akan tanya, engkau buat baik tak dengan ibu bapa waktu di dunia? Bersedekah secara terang dan sembunyi. Imam Syafi'i kata di antara hak malaikat Malik minta, kamu sedekah tak secara terang dan secara sembunyi. Hak terang, hak yang kita syiar. Sedekah ni kawan tu lah, sedekah ni apa, water cooler ni dialah sedekah. Itu hak dia sedekah. Nu kawan hak tersembunyi, bayar bil api tak abang kan siapa. 5 tahun dah bil api, tak tahu siapa samun dia tak. Samun, istilah samun lah bahasa orang ambil tak tahu ni. Kita tak tahu bil api masjid kita ni siapa dia duk samun sampai lah minta pernah bayar lagi dia tak. Orang tanya, pasal apa dalam penyata kewangan ni tak ada bayaran bil api ya? Dia kata kami tak tahu siapa samun bil api, saya tak pernah tengok. Api duk bayar selalu lah tapi tak tahu siapa dia samun. Orang yang bersedekah secara senyap-senyap, tak tahu pun siapa sedekah. Ni water cooler ni siapa dia bagi ya? Tak tahu, tapi dia perbuh nama tu imam. Sampai lah orang tak tahu water cooler ni siapa dia bagi. Tak tahu. Dia buh nama tu imam. Kawan hak mai kowe mai duk memai duduk apa servis tu pun telefon tu imam. Tu imam kata, saya ada beli ke? Dia tak ada, dia pun nombor telefon dengan nama tu imam. Siapa dia beli ya? Tak tahu. Hampa tahu tak siapa dia? Tak tahu. Saya reti servis je lah. Siapa beli saya tak tahu. Tu kena tanya bahagian sale dia tak. Tanya bahagian sale. Sale tu kata ada seorang perempuan, makcik tu dia nama sekian-sekian. Dia duduk mana? Alamat dia duduk belah taman apa? Oh tu kah? Apa dia? 5 tahun dah makan ayak tu barulah tahu anak dia abang. Tu mak dia lah yang bagi. La ilaha illallah. Terima kasih banyak-banyak lah. Berapa ratus ribu orang dah duk makan ayak tu. Bulan puasa pun ada orang makan. Tengok bulan puasa bawa botol ambil hak sejuk, keluar peluh. Allah, kita pun tengok. Saya kata, cik tak puasa ke? Dia kata dia tak Islam. Oh ya ke? Ya kau apa ni hak geng sapu sampah tu lah, geng macam Nepal tu. Dia dah buat sapu sampah, habis sapu sampah kan. Kita duduk dalam dewan semayang sambil duduk tengok. Ada orang ambil ayak. Pi tanya, cik nak tanya ni, siapa ambil ayak bulan puasa? Dia kata tak, kami bukan Muslim. Oh ya ke? Tak apa, ambil ikut suka apa. Water cooler hak maklum tu, dia kata dia bukan Islam. Tak apalah, tak Islam. Ambil lah. dapat pahala kan, dapat apa kan, maklum pahala lah dapat kan. Dia bukan Islam. Dia ambil ayak, bukan dia makan depan kita, tapi peluh botol tu kita terlayak liok kat lah kan. Ayak sejuk tu kalau dia buh dalam botol peluh ya. Puasa ni macam-macam, tengok ayak melera pun sedap. Baik, kenal yang ke-8. Hak, kata Imam Syafi'i, ada hak yang kita kena sempurnakan kepada malaikat syurga. Malaikat syurga akan minta apa dia? Redha dengan qada Allah. Susah payah hak Tuhan bagi kita redha tak? Hak tu malaikat syurga akan tanya. Sabar bila terima bala, syukur bila dapat nikmat, taubat bila buat maksiat. Kata Imam Syafi'i, itu antara hak yang kita kena bagi kepada malaikat Ridwan.
Kemudian yang kesembilan, hak kepada Nabi SAW, tentu dah selawat. Rasulullah akan tanya kita, engkau umatku berselawat tak kepada aku? Itu Rasulullah akan minta, selawatlah. Kita nak selawat selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu semua selawat kepada Rasulullah. Berpegang dengan syariat Allah, kuat pegang dengan syariat. Bergantung dengan sunnah, itu benda yang Rasulullah akan tanya, engkau amal tak sunnah aku? Ya, amal tak sunnah aku? Banyak mana? Tak banyak, sikit. Kalau badan mampu, macam mana yang kita mampu buat amal, buatlah. Menyayangi para sahabat. Alhamdulillah. Menyayangi para sahabat dan bersaing untuk mencari keredaan Allah. Berebut. Kita cari macam-macam cara untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala suka. Sama ada yang orang biasa buat ataupun orang tak biasa buat. Ada juga kita duk cari jalan macam mana nak buat, nak benda orang tak pernah buat, apa dia. Dulu masa zaman dulu-dulu ni, orang sedekah sejadah pergi masjid tu, dia kata tak bawa sejadah, ni aku ni nak suruh balik. Tak bawa sejadah, pergi ambil dalam kotak tu. Ada orang sedekah 100 helai tadi, ni jangan pergi balik, dia tak ambil terus pakai bela. Pandai kawan tu. Macam mas pun, dia tak bawa mas kah? Ni aku nak suruh balik. Bukan nak suruh balik. Ada orang jariah, dia kata mask, bukan barang mas tak pakai tu lah, ambil pakai, suruh masjid. Kata orang kok ni pandai. Jamu ayak, welcome drink, bukannya sakat main di hotel dia ada, masjid pun ada. Sila minum ayak free dia dah. Kat duduklah tinggung orang tu 3 orang kat minum. Lepas tu ada buah apa? Buah pisang. Lepas tu ada buah pisang. Tu imam kata, kalau ya apa hangpa bawa mai lah buah apple ke, buah lei ke. Kami berasa macam beruk ya, tiap-tiap minggu bagi buah pisang. Tu imam jahat kau, tu imam mulut, jagalah elok orang sedekah pisang ikhlas. Dia kata tak, sampai tiap-tiap minggu sedekah pisang, macamlah kami ni beruk. Dia kata sedekah buah lain sama kan, tak ada buah lain. Buah apple ada, buah anggur ada, buah durian ada, buah moktan ada. Dia asyik pisang. Pisang tu jenis berbuah tak ada musim, sentiasa tu ada. Dan orang pun nak nazar benda senang. Kenapa? Dia nazar sedekah pisang standard, pisang mah. Boleh tang tu mai seorang ambil makan. Tuan-tuan tahu tak, pisang ni antara jenis apa ni, buah yang memberi tenaga segera kat kita. Kita masuk dalam masjid, kita takkan rasa ngantuk. Dia bagi tenaga segera kat kita. Buah pisang. Sedekah bagi, mudah-mudah ya. Pisang. Baik, itu hak kepada Nabi SAW, bersaing untuk mencari keredaan Allah. Dan yang ke-10, hak kita kepada Allah, apa dia? Amar yang ma'ruf, suruh benda baik, cegah daripada mungkar, nahyun anil munkar. Hak tu hak hamba kepada Allah. Tuhan tanya kita, pada ketika engkau hidup dulu aku bagi macam-macam nikmat, engkau suruh dah orang buat baik? Suruh ya Allah. Engkau suruh dengan ikhlas ke? Ikhlas ya Allah. Tuhan tahu hati manusia, Tuhan tahu. Tuan-tuan buka kitab Mustikah Hadis jilid pertama, hadis yang ke 35 ke 36. Hadis cerita Pak Sainiat, ada di akhirat esok Tuhan tanya satu orang alim, wahai orang alim, apa yang kau perbuat dengan ilmu yang aku bagi kepada kamu? Orang alim tu kata, aku hajak manusia supaya dia mengenal kamu dan juga melaksanakan segala amal ibadat kepada kamu ya Allah. Allah Ta'ala kata, engkau dusta, engkau mohong.
Engkau pergi mengaji ilmu banyak-banyak, bukan itu niat kamu ajak orang supaya orang kata kamu alim, dan orang memang kata dah, dan kamu dapat pengiktirafan dengan pangkat di kalangan manusia, maka kamu dah dapat dah. Hari ini kamu dusta, pi minta pahala kepada orang yang kamu buat amal. Pi. Allah Ta'ala kata kat orang alim tu, engkau masuk dalam neraka kerana engkau tidak ada pahala. Yang kedua, ada orang yang pergi belajar Quran. Belajar Quran, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu lagu apa semua. Suara pun sedap. Maka dia pun mengajaklah sampai ke akhir hayat dia. Allah Ta'ala tanya, wahai orang yang baca ahli Quran, aku berikan kepada kamu nikmat, suara kamu sedap, aku beri kepada kamu nikmat, ilmu tajwid kamu bagus, apa yang kamu buat dengan segala nikmat? Aku ajak orang baca Quran, ayat-ayat kamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, bohong. Kamu cuma pergi belajar untuk orang kata suara kamu sedap, dan juga supaya orang bagi pangkat kepada kamu. Maka hari ini pergi mintalah pahala kepada orang yang engkau buat kerana dia. Aku tak mau bagi pahala. Kalau tak ada apa, masuklah dalam neraka. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kaya dengan harta. Apa yang kamu buat dengan harta yang aku beri kepada kamu? Dia kata, aku infak fisabilillah, aku buat buat ni. Allah Ta'ala kata, dusta kamu, kamu bohong. Apa yang aku beri kepada kamu, kamu bagi ke orang supaya orang puji, kata kamu pemurah. Memang kamu dapat dah. Orang kata kamu pemurah, dan orang bagi pangkat kepada kamu. Maka pada hari ini pergi minta pahala kepada orang yang kamu buat amal. Kalau tak ada, masuklah dalam neraka. Na'udzubillah. Ada dalam hadis tu, ada apa kita dua manusia kan. Allah Ta'ala kata, dusta kamu. Aku bagi kepada kamu nikmat, bukan niat kamu kerana aku, kamu buat kerana hak lain. Itu dia. Itu hak yang kita kena buat kerana Allah. Allah Ta'ala akan tanya hak tu. Kemudian menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Itu hak Allah Ta'ala yang kita kena sempurnakan. Kita suka kepada benda kebaikan, kita suka buat baik, suka benda kebaikan, dan suka orang buat baik. Orang nak mengajak, jom kita pergi mengaji, dia suka orang buat baik. Kalau orang tak suka orang buat baik, dia akan kata, mengajak apa, duk cerita hal tu pula. Tak percaya apa, tengok, jom pergi tengok, pergi dengar kata. Duk kata hal tu, paling tak pun dia kata kat kita. Tak kata kat kita, nak kata kat siapa. Saya kira dia nak kata tu, dia pun kata. La ilaha illallah. Dia tak suka dengan benda baik, dan dia pun tak buat baik. Ada setengah orang tak suka nak buat baik, tapi suka dengan orang baik. Ada setengah orang suka dengan benda baik, suka buat baik, dan juga dia mencintai kebaikan. Dia suruh pula orang buat baik. Macam mana kebaikan tu dibuat, dia suruh orang buat baik. Tu ada setengah jenis manusia macam tu. Imam Syafi'i kata Tuhan akan tanya tentang benda tu. Tu 10 perkara yang Allah akan tanya, kata Imam Syafi'i. Yang ke-11. Ni pas apa Imam Syafi'i ni? Bagus ya kalau tuan-tuan Jika semua orang menjauh ketika engkau dapat kesulitan, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala ingin membuat kamu jadi kuat, dan ia akan menolong kamu. Allah Ta'ala bila nak tolong satu orang hamba, dia jadi orang lain pakat lari tak mau tolong dia. Time senang ramailah kawan, ramailah sahabat handai, ramai orang mengaku dia adik. Time susah. Waktu tu Allah Ta'ala nak bagi kita harap dengan dia aja. Pasal apa? Kawan-kawan pakat lari dah. Kata Imam Syafi'i, itulah dia. Jika semua orang menjauh ketika engkau dapat kesulitan, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala nak bagi jadi kita kuat, dan Allah Ta'ala akan tolong kita. Itu kata Imam Syafi'i. Allah Ta'ala uji kita dengan susah sikit. Allah susahlah, waktu susah baru tahu, waktu tolong, kau ni tolong. Kadang-kadang susah bukan lama mana, 7 hari lah, tak boleh pergi mana. Tadi tuan-tuan rasa kecil hati pula, tak lagi kecil hati lah.
Saya lah mai Kelangkawi, ngajak balik-balik 2 hari, cek dua line COVID 2 line positif. Panggil anak-anak dari sekolah balik. Apa cek tengok, semua pakai 2 line, 7 orang. Habis dengan mak-mak dia pun 2 line semua. Duduk dalam rumah. Lepas tu dia pun tanya, Ustaz, malam ni tak mengajar? Tak mengajar kot, saya positif. Oh ya kah? Tu macam mana makan malam ni? Duduk fikir macam mana nak buat. Tak apa Ustaz, tak apa. Tunggu Ustaz. Tengok mai dah capati 7 biji. Ayam kampung 7 ketui. Dia buat mai capati 7 biji, ayam kampung 7 ketui. Gantung tang ni kot Ustaz Noor dia tulis. Gantung tang ni kot, tak berani nak tengok, takut sakit dengan dia kena. Dia pun balik, keluarlah malam tu, sapu capati tu dia. Esok pagi kalau dia telefon kawan dia pula, oi hampa tak tahu Ustaz Ahmad Isa tak boleh keluar pergi mana, 7 hari. Kawan lain pula hantar 7 hari tuan-tuan makan peri. Oh syok. Anak saya kata boleh lajak dah ayah dengan anak mereka. Anak mereka makan peri. Kita order wali minta tolong wali kalau ada daging dengan apa ni hati sikit hentak main rumah. Pakai tak boleh keluar ni, kena COVID positif pula dah. Oh hang positif Ustaz? Tak apa tunggu Ustaz. Sayang boleh ikut sikit? Boleh lah. Awak boleh nak buat apa? Dah aku nak suruh orang pergi hantar. Lagi tengok orang dia hantar pimpin letak atas kursi batu tu depan rumah. Dia tulis itu peri. Siap dengan sayur apa ada kali. Selamat sampai malam. Okey daging. Bagi daging peri. Selamat sampai malam. Esok pula hantar nasi Arab lah apa macam-macam. 7 hari tuan-tuan jenuh makan. Lepas tu masuk hari ke-8 hang kerja lagi Ustaz. Aku kerja dah tak apa. Ni kami kira nak pergi rumah pula, ada nak pergi. Dah sudah. Anak saya kata, ayah tambahlah sehari 2 hari. Tak usah lah kot, apa merapu dah. Dia syok makan peri duduk rumah, duduk update apa ni My Sejahtera lah. No tuan-tuan, kata dia susah, orang tolong kita pun rasa ya Allah macam mana lah kawan-kawan hak susah banjir baru ni, kita nak pi tak dan hantar duit pi, hantar barang pi kat dia, ya Allah besar hatilah dia. Dalam grup tu ucap terima kasih 3-4 kali. Dia update semua gambar-gambar dalam rumah dia habis selera. Dia kata almari jadi roti Mary kembang habis hancur habis. Rumah tu kira total loss. Kena start perkosong balik. Siang dia. Yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, maka akan merasakan hinanya jadi orang bodoh sepanjang hidup. Barang siapa yang tak sanggup tak sanggup menghadapi pahitnya mengaji, maka dia kena sanggup jadi hina sepanjang hidup. Baik tu habaq ke anak-anak. Kertas besar tu tape bagi kat mereka. Siapa yang tak sanggup susahnya belajar, maka dia kena sanggup jadi hinanya orang bodoh, jadi hinanya orang yang tak ada ilmu. Susah payah tak apa, pasal jangan sanggup jadi hina orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni tuan-tuan jadi makanan kepada orang ada ilmu. Jadi makanan mereka ya, mereka mamah gitu ya kita. Mereka suruh buah tu, suruh dah, kita tak ada ilmu. Mereka jenis orang pangkat besar lah, ada kawan ilmu banyak. Ngaji tinggi-tinggi, kita orang pangkat rendah. Dia suruh macam-macam. Suruh kadang-kadang buat benda-benda tak. Dia kata saya nak pergi berucap sikit. Ada convention entrepreneur apa bela, tak tahulah. Tulis sat ucapan. Nak tulis apa bos? Tulis bila hai. Payah kan ni. Dia kata think like a boss. Think like a boss. Fikir seolah-olah kamu jadi aku. Fikir.
think like a boss. Kita pun tulis ucapan macam dengan seolah-olah kita lah bos. Dia pergi berucap, orang tepuk tangan, boleh kat dia. Jadi makanan dia. Boleh kat dia lah. Ni depa nak buat satu kertas kerja. Kertas kerja ni depa nak buat gini. Satu projek lah. Abang lah kat kita. Kita pun karang lah kertas kerja. Last sekali bagi ucapan apa semua, Datuk Pengarah kata tahniah lah kepada bos ni kerana begitu prihatin dengan kita. Ingatlah hati jadi makanan depa lah. Ilaha illallah. Siapa yang tak sanggup susah dan peritnya mengaji, maka dia kena sanggup untuk tanggung susahnya jadi orang bodoh. Itu kata Imam Syafi'i. Pesan kat anak-anak abang. Yang ke-13, jika terdapat banyak keperluan yang mesti dipenuhi, maka mulailah dengan keperluan yang terpenting dan mendesak. Kalau semua ada keperluan-keperluan yang kita kena selesaikan, kena lunaskan, maka orang yang bijak pilihlah keperluan yang paling menjadi keutamaan. Apa dia? Keperluan yang berkaitan dengan apa? Duit ada 1 juta, nak buat masjid kan, nak buat titi. Masjid ada dah, tapi teruk masjid kita dhaif lah. Titi pun dhaif. Duit ada 1 juta, nak buat titi kan, nak buat masjid. Kata Imam Syafi'i, fikir hak mana jadi keutamaan di tempat kita. Kalau ada YB kata dia nak bagi, tanya YB, duit ada tak lagi? Duit tak ada lagi, saya baru nak minta. Tak apa, YB buat masjid, kami buat titi tu. Hak ni keutamaan. Orang nak pergi kerja, orang nak hantar anak sekolah, orang nak buat itu, orang nak buat ini, dia tak selesa. Titi kita dah sempit, titi kita dah lah bahaya. Itu kata Imam Syafi'i. Fikir keutamaan. Ataupun dalam konteks keluarga, duit ni nak makan ke, nak bagi kat hang pergi mengaji ke? Makan boleh hijah lagi kami. Hang pergi mengaji, kalau tak ada pakai tapi. Hak mana keutamaan? Tapi selalunya mak ayah salah kan. Hero. Mak ni hero. Ayah dia kadang-kadang jadi heroin dia. Anak-anak minta duit kata apa? Tak duit ke mak? Mak 300 mak. Mak apa? Esok cikgu nak nak. Esok pagi abang. Malam tu pujuk ayah dia. Dia ikut ayah dia. Dah 300. Ada aku nak guna. Bagi budak tu Ustaz, dia nak pergi ngaji. Dia kena beli barang banyak yuran apa tau. Tak apa, ambil lah. Mak dia lah. Macam mana mak? Okey? Dia waktu ada. Nah. Masih mak. Okey. Mana duit ayah dia? Pasal apa? Mak dia hero. Hero dalam rumah. Atok semua. Ayahan jangan takut. Keluar pergi cari makan. Aku settle semua. Aku settle semua. Anak mengaji tadika, dia pergi ambil. Anak mengaji kafar, dia pergi ambil. Anak pergi mengaji sekolah menengah, dia pergi atok. Ayah angkut malas aku nak lagi beratok panjang-panjang ni. Ni nak beli buku anak ni. Tak apalah. Aku settle. Hero. Yang kata mak ni hero. Bila anak besar-besar, mesti ayah kata macam ni. Hampa tahu mak hampa macam mana? Aku kerja dah lah gaji 1,200. Lah kalau hampa ada duit sikit sebanyak, teringin nak bagi kat aku, tak ayah. Hampa bagi kat mak hampa. Dia bukan ada duit. Dia bukan ada kerja. Bagi kat mak. Pasal apa? Tak apa, bagi ya. Anak abang, kami tahu dah titik ayah. Awet, ayah pun kalau tak ada duit minta kat mak. Betul. Betul. Lah apa bagi kat mak hamba. Aku tak ada duit esok aku minta kat dia. Anak-anak nak bagi kat kita, dia tak gamak. Pasal kita ada kat lah pencen 1,200. No, mak hamba tak ada duit nak bagi. Pasal apa? Aku tak ada duit lagi, aku pergi gagau. Wah, ada agak sikit omai kita gamak pasal apa? Ni hero hamba. Kan?
Jika terdapat banyak keperluan yang harus dipenuhi, itu soal keperluan dalam rumah tangga lah. Kalau keperluan dalam masyarakat, dalam masyarakat. Okey. Alright. Yang ke-14. Yang ke-14. Jangan cintai orang yang tak cinta kepada Allah. Jika mereka sanggup meninggalkan Allah, maka lebih lagi mereka akan sanggup meninggalkan kamu. Jangan cinta kepada orang yang tak cinta Allah. Dengan Allah yang jadikan dia pun dia sanggup tinggal, kamu lagi-lagi, kata Imam Syafi'i. Nak dengar tempat Imam Syafi'i ni. Kita duk sayang ke orang yang tak sayang Allah. Dengan Allah pun dia sanggup tak sayang. Dengan kita sebagai hamba sama dengan dia, lagi dia tak sayang. Dia sanggup tinggal kita buat perah je. Perah. Tu orang belah Penang ni, perah. Orang belah Lostak, perah. Perah tu kira api ya. Tak boleh buat apa. Ni tu bukan bahasa, dia bukan bahasa apa ni, kamus. Tu bahasa market ya. Yang ke-14. Yang ke-14. Banyak orang telah meninggal dunia, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi apa pun dia tak buat seolah-olah dia dah mati. Dia. Banyak orang yang mati tinggal nama, dan sampailah nama dia duk ada. Orang duk sebut nama dia. Siapa dia? Tu Pandak. Tak ni jasa dia ni. Pandak dulu ni dia yang mula lagang buat surau kita ni, yang akhirnya surau ni istihar masjid, yang akhirnya masjid ni jadi sampailah ni, dia yang buat. Orang sanggup sebut nama dia. Nama apa? Nama Pandak Leh. Patut pun nama masjid Solehin. Nama dia rupanya. Macam tu kan. Mati lama dah Pandak tu, tapi nama dia orang duk sebut. Ada orang hak duk hidup apa pun tak buat, seolah-olah dia tak ada pun. Jadi jadikanlah diri kita, kata Imam Syafi'i, orang yang dah mati tapi orang sebut, daripada kita jadi orang yang hidup seolah-olah kita mati. Intinya seolah-olah tak ada pun tak apa, ada pun tak apa, macam tak ada ya. Tu yang disebut yang ke-14. Imam Syafi'i kata, jadi orang yang mati tapi dikenang daripada orang yang hidup langsung tak bagi jasa. Tak nak jasa apa yang dia buat. Dalam jasa bukan mesti besar, kadang-kadang kecil je. Siapa dia? Guru Quran, mengajak kafar ya. Tu pun mengajak tengah jam, lena tengah jam, ngantuk. Dia tahu aku motong tak larat. Hampa buatlah sat soalan ni. Guru kafar. Guru kafar kami kampung dulu lah, siang dia motong. Dia tak larat, lena siap kat dia. Duk mengajak kami lah in-house training. Hak budak-budak pandai mengajak Quran ni lah yang terkenal. Dia panggil dah 2-3 orang. Hak belah ni mengajak surah At-Tin, hak sebelah sana mengajak surah Al-Alaq. Hak budak perempuan ni 2 orang hak pandai mengajak ni, pecah 2 ngajak. Ustazah tak larat pening kepala, tak tengok nampak, aku tak nampak lah. Kalau tak nampak jangan. Lena share kat dia. Kami ngajak, habis dah. Ustazah, habis dah. Habis dah tak apa. Nah, biar atas seorang satu jawab soalan. Tu zaman tu dia mengaji alif, ba, ta, sa, dan dia mengajak daripada dulu kecil sampailah kita kembangkan ilmu dia aja. Anak murid yang berselerak seluruh dunia, seluruh Malaysia, mengajak tu asal ilmu dia aja. Allah. Walaupun dia tak ada, walaupun dia kecil, dalam mengajak kafar masa tu gaji apa 80 kalau apa 100 dia bah. Tak kecil tuan-tuan. Dia telah membesarkan orang-orang ramai orang yang mana semuanya pakat boleh baca Quran. Semua pakat tahu tentang tafsir Quran. Semua pakat sambung pergi mengaji sampai luar negara, sampai ke Jordan, sampai ke Syria. Tu guru-guru yang kecil tapi sangat berjasa besar. Kita nampak jasa dia pak. Tu sebab kita tengok tutup guru ngajak pondok. Alah, apa dia? Apa nak masjid pergi bagi tokoh guru terbaik ustaz pondok. Tanya dia, tengok budak-budak tu ngaji pondok dia dulu ni duduk tang mana?
hak jadi timbalan menteri agama apa dah, hak jadi timbalan apa ni menteri besar apa dah, hak jadi setiausaha ni. Itulah dia mengaji kat dia dulu ni. Tu yang tu imam bagi anugerah kat dia, anugerah buku peringkat karya aja, hadiah sejadah satu, duit 800 1000 bagi kat dia. Tu pun orang ingat. Tengok lo apa jasa dia, ya. Okey, hal tu yang ke-14. Yang ke-15 kata Imam Syafi'i, dan jiwamu jika kau tak sibukkan dengan benda baik, maka jiwa kamu akan sibuk dengan benda jahat. Dia dalam dunia dua aja. Kalau dia tak sibuk dengan benda baik, dia sibuk dengan benda jahat. Kalau dia sibuk dengan benda baik, dengan benda jahat tak masuk lah. Anak-anak kalau sibuk dengan mengaji, dia tak buat benda lain dah. Kalau dia tak mengaji, dia main game. Tu je. Mereka dua tu je. Kalau mereka tak mengaji, mereka main game. Kalau mereka tak main game, mereka tumpu mengaji. Lah bagi mereka mengaji lah. Hantar pergi sekolah yang mana ustaz dia kata say no to gadget. Gadget apa jangan nak pegang. Seminggu 2 hari je apa boleh pegang. Apa dia? Jumaat dengan Sabtu. Jumaat dengan Sabtu pula dah cikgu lain atok program, tak pegang juga. Tak pegang juga. Lain kali balik rumah, letih tengok. Letih pasal apa? Letih. Jadual penuh. Jadual penuh pasal apa? Tak ada main game. Tak apa. Letih, jadual penuh, tak ada main game. Sampai tak dan cikgu kata, boleh. Bawa gadget, boleh. Bawa handphone, boleh. Tapi jangan main. Pasal apa? Tak boleh. Kalau dah mula cikgu tangkap, busuk layak. Dia siapa tak berani. Semua pakat jaga, semua simpan kat guru. Kat guru apa disiplin harus jaga depa. Warden tolong simpan. Hari Jumaat bagi balik. Sabtu guna, Sabtu kutip balik. Itulah waktu nak telefon kita. Itulah waktu. Lepas tu ada pula dah apa ni, tamrin lah apa, tak dan tengok juga. Bukan tak bagi. Tapi di sebalik tu, mereka sibuk dengan mengaji, maka dia tak sibuk dengan lara. Mereka sibuk dengan benda kebaikan, dia takkan sibuk dengan benda kebatilan. Kata Imam Syafi'i, jika tidak engkau sibuk dengan kebenaran, maka jiwamu akan sibuk dengan kebatilan. Dua tu je. Kalau tak main mengaji, kalau tak main buat ibadat, duk main WhatsApp ya. Duk tengok Instagram, duk tengok FB. Kalau duk mengaji, tahan lah sikit. Walaupun kadang-kadang tengok juga, tit. Duk tengok kak. Yang hang telefon awal ni. Kan dia orang lain. Grup ramai ni pak. Saya pun kadang-kadang duk audit juga telefon dia pak. Grup Lorong Madu. Mana Lorong Madu ni? Lorong 12 taman, 4 orang, bini nombor 2. Betul ni geng mereka ni. Lorong Madu. Grup Lorong Madu. Macam-macam tu buka. Ya Allah, dia ni. Tak larat baca. Jomlah makan pek ngah sekali-sekala, apa tinggal lah ustaz di rumah sat. Tu duk bagi racun. Geng ni rupanya. Jom makan pek ngah jalan Kuala Kedah, dia tak tinggal lah ustaz sat. Sampai nak tinggal langsung tak boleh ke? Boleh tu. Itu kau lain jawab lah. Duk jaga kerak tu seminggu dah, sehari pun tak bagi ke? Geng-geng mereka tu. Benda ni mereka duk hantar main. Macam pasal apa? Cuba tengok kalau dia rajin pergi mengaji, minta maaf nak, kami ada kelas pagi ni kuliah duha. Puak tu pun tak kata apa. Minta maaf nak, pagi ni ada kuliah Quran. Minta maaf nak, sekali kami ada tadarus. Minta maaf nak, sekali ni ada tetamu mai. Tak ada lah. Puak hadut bawang tu pun tak ada lah. Pasal apa? Pasal dua perkara je. Baik, kata-kata Imam Syafi'i tentang ilmu, jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu tadi ada dah, saya sebut dah. Yang kedua tentang ilmu. Ilmu itu seperti air, jika ia tidak bergerak, maka lama-lama dia akan keruh dan jadi busuk. Ya ke?
Karat ke ilmu? Kalau tuan-puan-puan tak percaya, lama dah tak buat kuih, tiba-tiba suami teringin nak makan kuih, hang boleh tak buat kuih hak dulu-dulu macam dulu-dulu duk buat ni? Kuih muruku lemak, bukan muruku pedas, muruku lemak. Berasa lupa lama, karat pasal lama tak buat. Jadi kalau duk biasa buat ilmu ni, dia kata ibarat air, jika ia tidak bergerak, ia akan keruh dan membusuk, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada ilmu, refresh sentiasa. Ajak anak-anak, ajak orang kampung, ajak kawan rakan. Apa dia yang kita reti? Menjahit, mengait. Macam kami di duk pondok dulu, Tok Guru ajak buat ndui dengan apa, ndui tali plastik tu. Dia buat dia cari buluh, dia belah, dia tunjuklah kat kami macam mana nak buat. Tu orang panggil apa tahu, bubuh tali plastik dalam tu, kita kait lah. Buatlah ndui, bubuhlah bawah pondok tu, pakat boleh duduklah rehat tengah-tengah hari. Dalam pondok panas, duduk di bawah sambil duduk mengapai. Kadang-kadang tidur sampai masuk maghrib baru jaga. Cuba suruhlah ni orang buat duit tu, taubat tak reti. Pasal apa? Lama dah. Jadi dia jadi apa? Dia jadi air tu jadi keruh dan membusuk, artinya dia karat. Dia karat. Ilmu yang lama kita tak guna, dia akan jadi karat. Apa sajalah. Skill macam tu kan. Tuan-tuan duk biasa main bola dulu-dulu lah. Kalau habak kau belah Langkawi ni, sebut nama tuan-tuan, orang Langkawi tabik dia ni kalau skor kaki tak pernah lari lah, memang masuk lah. Tinggal lama mana dah? Tinggal 15 tahun dah. Try pergi main tengok jadi dia nak. Sepak bola tak kena. Tak ada skill dah. Karat lah. Ilmu jadi karat. Ilmu seperti air, jika tak bergerak, ia akan keruh dan busuk. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku akan kalah dengan 1 orang jahil kerana ia tidak tahu landasan ilmu. Imam Syafi'i kata cakap dengan 10 orang alim senang sebab mereka profesional dan ada ilmu. Cakap dengan orang tak ada ilmu, seorang pun dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima sebab dia tak boleh faham bahasa kita, bahasa ilmu, dia tak boleh faham. Duk habak kat dia, kata tak boleh. Tak pasal apa tak boleh? Tak pasal apa orang perempuan tak boleh jadi tu imam? Pasal apa? Padahal kami baca sedap daripada orang lelaki-lelaki lagi. Kami mengaji ilmu pandai daripada orang lelaki-lelaki lagi. Ni suami saya nak abang kat ustaz, dia baca Quran bukan tahu mana pun. Saya guru kafar. Ni guru kafar. Pasal apa saya tak boleh jadi tu imam dalam rumah? Bisa kan jadi tu imam? Bisa. Suami saya duduk belakang. Tadi orang tak reti ni tuan-tuan. Dia dah tanya pak siapa? Tak boleh. Dia kata tak boleh lah dalam Islam, kata tak boleh. Dalam Islam kata tak boleh, tentu ada pasal. Pak siapa? Oh susah. Dia lebih baik dengan orang yang ada ilmu. Puan, kalau ada satu anak lelaki yang dah balik, yang dah masuk jawi, afdal dia jadi imam. Betul. Saya tahu. Senang. Kita baca khutbah. Lepas tu dalam khutbah mesti selawat kepada Nabi kena ada. Kalau tak selawat kepada Nabi tak sah khutbah. Tapi dia selawat tak sebut nama. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang alim duduk di bawahnya ya. Pasal apa? Ala sayyidil mursalin tu Rasulullah lah. Hak kawan tak reti tu kata, Tok Khatib tak sah khutbah. Pasal apa? Tak sebut nama Rasulullah. Tak sebut nama Muhammad, tak ada pun. Dia nak sebut. Tok Khatib kata payah sungguh lah, orang tak reti ni. Lain kali dia kena kata juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Padahal sayyidil mursalin tu Rasulullah lah. Ampun ya Allah.
Kata Imam Syafi'i, aku boleh berhujah dengan 10 orang alim kerana aku tahu mereka sangat profesional dalam soal ilmu, tapi susah nak berhujah dengan seorang yang jahil kerana dia tak boleh faham bahasa ilmu. Dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Nak tanya, Pak, siapa orang perempuan tak boleh pakai baju ketat? Pasal apa? Padahal kami tutup semua, cuma ketat je. Tak ketat tu lah orang laki-laki bila tengok lagi jadi masalah. Awak pasal apa? Berdosa, tak boleh. Ada berdosa tengok apa? Penatnya ya Allah. Dah tahu kata berdosa, tu saya tengok. Tak tengok apa benda ada aja. Duduk dalam lift, dia duduk depan kita, lepas tu dia duduk marah kita tengok. Tanya Haji Koli, saya pun tengok. Janda, anak seorang, dia melentik tak ada dah. Pakai pula baju ketat begini ni. Dia bulat dia duduk depan kita. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Alhamdulillah. Nak kata apa? Nak kata apa? Abang kata, puan, tak sahlah puan pakai baju ketat. Pasal apa? Tak elok kah? Tak, berdosa orang laki-laki tengok. Dia tahu berdosa tengok apa? Tengok apa? Terus ada tengok. Tengok benda tak dosa banyak lagi boleh tengok. Siapa nak tengok orang berdosa? Allah Tuhan, penat ya Allah. Pasal apa? Pasal orang jahil. Kita nak cakap payah, dia tak boleh faham. Lebih baik bercakap dengan 10 orang alim. Dia tahu kesantunan ilmu dan prinsip ilmu. Dia tahu qawaidul fiqh, dia tahu kaedah-kaedah penggunaan. Kenapa hak ni tak dibolehkan? Bukan soal orang laki-laki nak jaga mata, tapi soal orang laki-laki jahat. Dia tengok orang perempuan macam tu, dia tak buat jahat dengan perempuan tu, dia buat jahat dengan orang lain. Orang lain yang jadi naya. Mungkin tak jahat dengan kawan ni, dia tahu kawan ni ada lelaki. Kalau aku buat apa-apa saja, pok tu katuk aku. Dia bercari hak kawan, hak tak ada siapa. Jadi tak ketahuan. Kesian ke orang lain. Jahat mata dia tengok depan ni, tapi akhirnya yang jadi mangsa orang lain. Dah tak payah habak lah hak tu. Takkan dia tak faham. Dia tak ada. Orang hak jahil tak faham. Dia bukan tahu. Tanya pasal apa tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak, pasal apa interest tak boleh makan. Saya apa heran, bukan banyak pun Ustaz. 1% saja. Yang Islam kata tak boleh, tak boleh. Dah tak boleh pasal apa? Duit orang banyak mana? 3,000. 3,000 1% memang sikit. 3 bilion. 1% daripada 3 bilion. Tak sikit. Islam tak bagi, tuan-tuan. Kalau tak bagi, tak bagilah. Tak pasal apa yang arak, pasal takut mabuk. Makan sikit. Agak-agak tak mabuk. Dah hukum dia tak boleh. Haram tu bukan haram banyak, sikit pun haram. Dak ilah Arab dia sebut dak sebab arak tak boleh tu pasal apa? Sebab mabuk kan dia suruh kita kata la ilaha illallah wala tak mau faham payah sungguhlah. Pasal benda tu sikit dia banyak dia haram, sikit pun haram walaupun tak mabuk, tapi dia benda haram. Kata Imam Syafi'i, aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah dengan 1 orang jahil kerana ia tidak tahu landasan ilmu. Pasal dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Andaikan yang ke berapa? Yang ke 15, 16, 17, yang ke 18. Andaikan aku ditakdirkan mampu suap ilmu kepada orang, nescaya aku tak perlu mengajar, aku nak suap je bagi semua orang ada ilmu. Tapi nak buat macam mana? Ilmu ni bukan jenis suap. Ilmu ni jenis kena mengaji. Ilmu ni tuan-tuan dia dua. Yang pertama mengaji dan menghayati. Hayati ni artinya faham dan beramal. Nama dia zauqi wa amali. Zauq tu artinya penghayatan, amal tu artinya buat. Semua fiqh, tauhid, tasawuf. Tuan-tuan mengajilah tasawuf sampai dapat PhD pun, selagi tak buat amal, tuan-tuan tak akan jadi ahli sufi. Macam itulah ilmu hak kita simpan pun.
Kalau selagi tak buat amal, duk karat situ. Kalau aku mampu, kata Imam Syafi'i, untuk suap ilmu tu macam suap nasi, nescaya aku akan suap kamu biar semua kenyang, semua pakat jadi orang berilmu. Yang ke-14, 15, 16, 17. Yang ke-18, besarnya rasa takut itu sesuai dengan besarnya ilmu yang ada. Itu betul. Itu betul. Orang tak reti nilai satu benda kalau dia tak tahu. Macam orang bagi kat saya hadiah apa ni, tepawai ya. 3 beradik tepawai, besar kecil-kecil. Dia kata tepawai nak buat apa? Saya abang kat kawan saya, "Bi, dia tahu, terima kasih ha." Isteri saya kata, "Loh, bagi berapa kau orang bang? Tepawai tu hak original tu sebiji RM50 ha? RM50. Alah dah balik. Kita tak tahu harga berapa. Ingat kot tepawai orang jual di tepi jalan tu je. Rupanya tepawai tu tebal dan original, hak mahal tu. 3 beradik tu pun, hak kecil tu pun harga RM50 dia dah. Tu ke? Tak apa. Balik. Oleh rumah boleh pakai sampai lah. Dalam tu boleh buh derian tak berbau. Kalau dah pawai ni bagus kot. Buh derian pun boleh, buh Sarawak pun boleh. Buh Sarawak, lepas tu buh derian jadi Sarawak derian. Sarawak tak buh derian pun buh derian. Buh habis semua, ikan kasam buh lan pawai tu lah. Tak busuk, tak rosak. Oh, rupanya benda mahal macam ni. Kita, tu dia lah bang. Abang tak tahu nilai benda tu. Dalam mana lah aku tahu tepawai ni, apa tahu lah. Kena habaq kat suami. Kalau orang sedekah benda-benda macam tu, ambil lah abang. Pasal apa? Nilai dia mahal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi ni. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui orang lain pun mengetahui, dengannya aku dapat pahala walaupun mereka tak pernah puji. Imam Syafi'i kata, seronok kalau semua orang pakat tahu ilmu yang aku ada. Semua orang pakat tahu, walaupun mereka itu dapat ilmu banyak, mereka tak tahu pun kata aku yang bagi. Walaupun mereka tak puji pun kira tak apa dah. Orang alim sampai tarah tu lah. Kalau boleh dia nak semua orang ada ilmu, walaupun orang tak habaq, siapa yang hajak, siapa yang punya, yang menjadi wasilah ilmu ni, tak apa. Tu kata Imam Syafi'i ya. Betapa aku senang jika semua orang ketahui ilmu yang aku ada, maka dengan ilmu itu aku dapat pahala walaupun mereka tak pernah puji aku. Yang berikutnya kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan untuk hafal, tetapi ilmu itu untuk manfaat kepada orang. Bukan untuk hafal, tapi nak bagi manfaat kepada orang. Banyak hari tuan-tuan, 99 ni perasaan tak dan lah hari ni. Lain kali lah. Ada masa lagi 10.30. Jalan cukup lah. Kita mula pukul 9, 10.30, sejam setengah. Ada lagi berapa? 99. Banyak. Tu dia. Saya edit, saya cetak, saya bubuh dalam satu kertas nanti. Ataupun saya WhatsApp pun tak apa, insya-Allah boleh. Ada grup tak tahu, ada grup. Grup ngaji kuliah duha, ada grup Kita WhatsApp lah. Ada lagi ni, banyak ni. Seronok cerita falsafah Imam Syafi'i. Bukan falsafah lah, wasiat Imam Syafi'i. Wasiat tentang ilmu. Macam itulah guru-guru kita pun. Dia hadap ilmu adalah sesuatu yang tidak ada tanda harga. Jangan letak harga pada ilmu. Ilmu tak ada tanda harga. Siapa boleh letak ilmu tu harga, mana ilmu ni nilai dia banyak tu je. Kalau nak tahu ada harga tak ada harga, bagi free, sebab dia tak tahu harga berapa. Tu tak apa. Ilmu bagi free. Orang tanya kita, ni macam mana kita nak mai aku nak ajak. Kita bagi ilmu kat dia. Tak apa. Hak ni tak apa, hak ni ku habaq buatlah ramai, tak apa, buat ramai. Macam dia tanyalah, "Ustaz, susah hati lama lah Ustaz. Tak tahulah macam mana 2 tahun lebih dah suami meninggal, hati duk susah je." Saya kata, cari ayat Quran, "Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad." Satu hari baca 100 kali. Pagi 100 kali,
malam 100 kali. Baca 40 hari je cukup. 2 tahun suami mati duk nganga rumah, nganga apa, dia kata tak boleh buat kerja ustaz, hati tak tahu jadi macam mana. Suami dia mati terkejut. Tak terkejut lah, kawan jantung berhenti, suami sakit jantung mati terkejut. Dia tak 2 tahun ambil masa untuk melayan perasaan. Saya kata baca ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Baca 100 kali pagi, 100 kali malam, 40 hari ya. Silap-silap tak cukup 40 hari dah dia okey. Okey itu maksud dia lupa suami ke ustaz? Saya tak lupa dia, tapi kita akan rasa kuat. Dia takut lupa suami dia, lupa bila mati dah. Tengok kawan duk hidup ramai hari ni, Haji Koli pun ada angguk apa. Macam tu potong nak tu, potong lagi takut jadi apa-apa. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada kemanfaatannya pertemuan kita pada pagi ini. Kita cerita pasal wasiat Imam Syafi'i 99 wasiat Imam Syafi'i banyak, tapi tak apalah, sempat banyak mana tak apalah, okeylah saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan dan memberikan input ilmu kepada kita. Biarlah kita dapat sikit, tapi tiap-tiap hari menghidupkan diri kita. Ilmu ni sebenarnya macam air, dia akan sentiasa berjalan, insya-Allah dia takkan karat dan dia takkan busuk, sentiasa hidup ya, hati kita sentiasa hidup. Terima kasih kepada pihak pengurusan SIG, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang sudi untuk bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, amin. Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita, Allah Ta'ala beri kelapangan, keharmonian, keselesaan kepada kehidupan kita, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, berilah kemudahan dalam apa yang kami laksanakan. Engkau peliharalah kami daripada segala musibah. Jadikanlah anak-anak kami dan diri kami ini insan yang soleh dan solehah dalam kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam kebajikan, murahkanlah rezeki kami, jauhilah kami daripada musibah dan juga kepayahan dan kesusahan dalam kehidupan. Ya Allah, berkatilah ilmu kami ya Allah, dan jadikanlah diri kami sentiasa istiqamah dalam soal melaksanakan ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.